Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Para penonton, para pendengar, ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dengan kurnia dan rahmat daripada Allah Rabbul Alamin, kita boleh sambung lagi program kita ikhwan, program Ihya Ramadan. Pada waktu ini ikhwan, kita sambung hadis yang ke-12. Kita masuk pada hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 ini hadis yang ke-11 sampai ke-20 ini disusun oleh Muhammad Haris. Dia letak tajuk ke-12 itu kelebihan orang miskin. Wa an Harisah ibnu Wahb radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahli al-jannah kullu dha'ifin mutadha'afin law aqsama 'ala Allahi la abarrahu ala ukhbirukum bi ahli an-nari kullu 'utullin jawazin mustakbirin muttafaqun alaih. Terjemahan dia dari Harisah bin Wahb, dari Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian sekalian ku beritahu tentang penghuni syurga, iaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan, tetapi jika dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah mengkabulkan apa yang disumpahkannya itu. Kalau dia berbuat baik pada Allah, nescaya Allah menganggapnya bagus. Dan maukah kamu sekalian ku beritahu tentang penghuni neraka, iaitu setiap orang yang kasar, keras dan sombong. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Hadis ini, hadis yang ke-12 ini, dia ada beberapa pelajaran. Yang pertama, hadis yang ke-12 ni nak bagi tahu pada kita tentang Nabi sebut sifat-sifat ahli syurga dan sifat-sifat ahli neraka. Yang ni di antara contoh. Di antara contoh sifat ahli neraka. Sifat ahli neraka itu ada sifat yang umum, ada sifat yang khusus. Iaitu sifatnya khusus apa dia? Untuk jadi ahli neraka, untuk jadi ahli syurga, kalau tak ada sifat ni, tak akan boleh masuk syurga. Ini sifat khusus. Sifat umum adalah sifat tambahan yang boleh berubah, boleh ada, boleh tak ada. Iaitu siapa pun nak jadi ahli syurga, yang pertama dia kena ahli tauhid. Dia seorang Muslim yang tauhid. Jadi tak ada seorang pun orang kafir yang dalam hati dia ada syirik, menduakan Allah, menganut agama selain daripada agama Allah, tidak bersyahadah dengan dua kalimah syahadah, tidak melakukan ibadat kepada Allah, dia boleh masuk syurga? Tidak. So, ini syaratnya khusus. Siapa pun nak masuk syurga, syarat yang nombor satu, dia adalah ahlu tauhid. Satu. Yang kedua, dia adalah orang yang beriman. Tauhid dengan Allah. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma, tauhid sifat. Tauhid bermakna kita dengan Tuhan, hubungan batin kita dengan Tuhan. Sifat-sifat Tuhan, nama Tuhan, ibadat hanya kepada Allah. Yang kedua, beriman. Apa beza beriman dengan tauhid? Beriman ialah meyakini semua perkara yang Allah Ta'ala sebut pada kita. Tauhid lain, iman lain. Kita beriman dengan 6 rukun iman. Macam kita beriman, kita yakin Rasul itu benar, Nabi itu benar, Allah turunkan kitab, adanya hari kiamat. Yang ni kita tak panggil tauhid. Tauhid hanya pada Allah. Kita tak tauhid pada malaikat, kita tak tauhid pada Nabi, kita tak tauhid dengan kitab. Kita tauhid hanya pada Allah.
Mengesah hanya pada Allah. Kepada para nabi kita beriman. Kita meyakini mereka itu seperti mana Allah cerita sifat mereka. Kedudukan para malaikat. Ada tauhid, dia ahli tauhid, dia ada iman. Yang ketiga, dia bertakwa pada Allah. Ini sifat ahli syurga. Bertakwa. Takwa dengan makna kata haqqa tuqatihi, takwa yang sebenar. Dia berpegang dengan ajaran Quran dan Sunnah. Dia melaksanakan perintah Allah, dia menjauhi larangan Allah dengan mengharapkan Allah redha pada dia, dan dia istiqamah dan sabar di atas segala ujian Allah. Itu takwa. Jadi ikhwan, untuk melayakkan seseorang itu menjadi ahli syurga, 3 perkara ini adalah sifat yang khas, sifat yang tak dapat tidak mesti ada. Ahli tauhid, orang yang beriman, dan orang yang bertakwa, dengan makna takwa keseluruhan. Kadang-kadang dia ahli tauhid, dia beriman, dia bertakwa, alhamdulillah. Tetapi Allah Ta'ala takdirkan dia kaya raya. Dia kaya raya. Maka dia masuk syurga itu bukanlah dengan kekayaan dia. Tetap dia masuk syurga dengan 3 bekai tadi. Kadang-kadang dia beriman pada Allah, dia tauhid, dia takwa, Allah takdirkan dia miskin, kesusahan dia. Maka bukan soal kaya atau miskin itu yang dibincangkan sebagai ahli syurga atau ahli neraka, tapi asas kepada syarat itu. Dia ahli tauhid, dia orang yang beriman, dia orang yang bertakwa. Cuma hadis ni ikhwan, hadis yang kita baca ni, masa Nabi menyebut kata dia ahli syurga, kebetulan Nabi menyebut tentang ala ukhbirukum bi ahli jannati. Mau tak aku cerita pada hampa tentang ahli syurga? Maka dalam hadis ni Nabi nak menyebut ada orang miskin yang menjadi ahli syurga. Bukan kerana kemiskinannya, tidak. Tetapi kerana apa dia? Dia sememangnya orang yang dia memang ahli tauhid, dia orang beriman, dia orang yang bertakwa. Allah uji dia dengan miskin. Macam mana miskin dia? Nabi kata dhaifin mutadha'afin. Dia satu orang yang dhaif, kemudian dia dilemahkan oleh orang. Orang tak pandang dia, orang tak ambil tauhid dia, orang tak bagi hak dia, orang pinggirkan dia. Nabi kata, walaupun dia miskin, walaupun dia tidak dipandang orang meremehkan dia, orang tak tengok dia, Nabi kata dia tetap jadi ahli syurga. Kenapa ikhwan? Kerana sifat tambahan. Sifat tambahan apa dia? Dalam kemiskinan dia itu ikhwan, dalam kemiskinan yang dia hadapi itu ikhwan, dia redha dengan sukatan Allah dalam hidup dia. Dia redha. Dengan redha itu dia melalui sifat sabar. Dengan sifat sabar itu dia mempertahankan 3 perkara asas tadi. Tauhid, iman dan takwa. Ibadat dia terus kepada Allah, iman dia tak pernah kurang pada Allah, dia tak pernah buruk sangka pada Allah. Kenapa Allah jadikan dia miskin? Kenapa lambat sangat Allah Ta'ala tentukan pertolongan pada dia? Dia tidak pernah ingat lagu tu pada Allah. Kemiskinan yang dia hadapi itu sebagai ujian daripada Allah Ta'ala, kemiskinan itu dia hadapi dengan 3 sifat tadi. Allah tentukan lagi satu dalam hidup dia, orang tak endah kat dia, orang tak ambil peduli kat dia, orang buat tak tahu pada dia. Bila orang buat tak tahu pada dia ikhwan, apa yang berlaku kepada dia? Nabi cerita apa yang berlaku kepada dia, dia teruskan kehidupan dia mencari keredaan Allah. Dia teruskan hidup dia dengan beribadat kepada Allah. Dia teruskan hidup dia dengan memburu jannah, syurga Allah di akhirat. Jadi apa saja orang hina dia kerana dia miskin, itu dia tidak mengambil satu benda yang agak serius dalam hidup dia. Setengah orang dia miskin, dia sensitif. Bila orang pinggir dia kata, tengok mentah-mentah aku miskin, hampa buat lagu ni. Kawan ni tak. Kawan ni dia serah ke Tuhan. Katalah dia berhak dapat zakat.
Seorang kaya panggil dia nak bagi zakat, tiba-tiba sampai ke rumah orang kaya itu halau dia. Dia tak jadikan itu sebagai masalah dalam hidup dia. Dia tetap menyatakan ini bukan habuan aku. Dia jadi orang miskin yang mahrum. Orang miskin yang tidak kita kata apa, jumpa orang tu cerita miskin dia, jumpa orang tu cerita miskin dia, dia hanya mengadu pada Tuhan. Dia hanya minta tolong pada Allah. Nabi kata, mau tak aku cerita tentang sifat ahli syurga? Iaitu kullu da'ifin, setiap orang yang da'if, orang yang lemah, yang dia itu mutadha'afin, dia itu dianggap lemah oleh orang lain, diremehkan oleh orang lain, tidak dipedulikan oleh orang lain, namun dia mempertahankan sifat-sifat hidup dia. Dia redha, dia sabar, dia bersyukur pada Allah, dia tawaduk kepada Allah, dia memburu akhirat, dia selalu meminta pertolongan pada Allah tanpa ada buruk sangka daripada Allah. Dia terjauhi daripada sifat-sifat apa? Sifat-sifat yang kita kata iri hati, hasad dengki pada orang. Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi, ini adalah daripada ahli syurga. Dahsyat ikhwatul iman, kedudukan orang ini, kedudukan orang yang miskin ini. Nabi kata apa dia? Kalau macam ni sifat dia, Nabi kata, lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kalau dia bersumpah di atas nama Allah, Allah akan bagi kat dia. Allah akan buat baik kat dia. Allah akan tunaikan kepada dia. Kalau dia bersumpah, jaranglah orang miskin ni dia nak bersumpah ni payah. Tapi dia sabar. Sampai satu masa dia berdoa pada Allah. Allah bagi kat dia. Allah bagi kat dia. Lepas itu Nabi SAW sebut kepada kita ikhwan dalam riwayat Bukhari dan Muslim daripada Anas. Nabi kata, inna min ibadillahi man lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Nabi kata sesungguhnya dalam banyak-banyak hamba Allah Ta'ala ni ada segelintir hamba Allah, kalau mereka mula bersumpah, Allah akan bagi apa yang mereka sumpah. Kalau mereka mula meminta, Allah akan bagi apa yang mereka minta. Kalau mereka mula membantu pihak lain, Allah akan bagi kat mereka. Dengan kemiskinan dia itu, dengan kelebihan yang dia miliki itu, Allahu Akbar. Karena itu Nabi sebut dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? Nabi kata, tadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya bi 500 amin nisfil yaum. Nabi kata orang fuqara ni, golongan fuqara miskin ni, golongan yang susah ni, Nabi kata depa ni kalau ada sifat-sifat tadi ni, sabar, redha, tawakal, mereka tawaduk pada Allah, berdoa pada Allah, meningkatkan ibadat mereka pada Allah, dengan ciri khas tadi ahli tauhid, beriman, bertakwa. Nabi kata golongan fuqara yang macam ni, Nabi kata tadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya. Mereka akan masuk syurga dahulu daripada orang kaya, Nabi kata dengan 500 tahun awal. 500 tahun ni Nabi kata nisfil yaum, separuh hari. Sebab 1000 tahun dunia sehari akhirat. Kalau 500 tahun dunia, setengah hari akhirat. Mereka masuk syurga awal setengah hari. Tapi awal setengah hari itu bermakna, kalau kira dunia 500 tahun dah mereka duduk sana, baru orang kaya masuk. Kenapa ikhwan? Pasal orang kaya ada banyak benda lah nak kena hisap. Mereka miskin. Mereka tidak mendapat nikmat seperti mana orang kaya. Orang kaya, bila tengok mereka ni masuk syurga setengah hari lebih awal, orang kaya akan kata apa? Ya Allah, kenapalah kami tak ditakdirkan miskin serupa mereka? Kerana bila boleh masuk syurga setengah hari awal itu ikhwan, Allah Akbar, betapa punya syafaat. Nak berdiri di padang mahsyar tu dengan orang Arab kata zahmah, bersesak manusia. Bukan kata bersesak, saya tak tahu nak kata apa, manusia daripada Adam sampai umur yang terakhir kiamat. Bukan kata trilion dah, berapa ulat manusia tu. Tu manusia, yang jin, yang binatang, semuanya akan dihisap seorang demi seorang.
Sehari itu tempoh sehari itu lama dia macam 50,000 tahun. Tak kena hisap. Tiba-tiba kawan ni setengah hari masuk dah Hawaii. Allahu Akbar. Maka Anas radhiyallahu Anas kata, satu hari Anas kata Nabi SAW berdoa. Nabi kata, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamati. Nabi kata, ya Allah, hidupkan saya sebagai seorang miskin, matikan saya sebagai seorang miskin, dan kumpullah saya di hari akhirat bersama dengan zumrah, dengan golongan orang-orang miskin pada hari kiamat. Anas kata, Aisyah radhiyallahu anha dengar Nabi baca doa ni. Aisyah kata, 5 ya Rasulullah. Kenapa kau berdoa begini ya Rasulullah? Kenapa doa minta miskin, hidup miskin, mati miskin, dibangkitkan di hari akhirat dengan miskin? 5 ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah doa macam ni? Nabi kata pada Aisyah, Nabi kata, innahum yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniyaihim bi 40 kharifa. Nabi kata, Aisyah, orang miskin ni masuk syurga dahulu daripada orang kaya. Nabi kata 40 tahun awal dia masuk dulu, awal daripada orang kaya. Nabi kata, ya Aisyah, Nabi kata, wahai Aisyah, la turaddil miskin walau bisyaqqi tamrah. Aisyah, kalau kamu jumpa orang miskin datang meminta kepada kamu, jangan biar dia hampa Aisyah. Bagilah kepada dia walaupun separuh daripada kurma. Kau ada sebiji kurma, koyak bagi ke dia. Jangan dia mai jumpa kita dengan tangan kosong, dia balik dengan tangan kosong. Kalau orang Melayu kata, sekurang-kurang seteguk ayak kosong bagilah kat dia. Jangan kau tolak orang miskin itu meminta, melainkan kau bagilah kepada dia separuh daripada wala bisyaqqi tamrah. Kau koyak buah kurma. Nabi kata, ya Aisyah, Nabi kata, Aisyah, ahibbil miskina, sayanglah pada orang miskin, tunjuklah kesian pada orang miskin, belah kesian pada orang miskin. Wa qarribihim, dekatilah mereka, bantulah mereka. Fa innallaha yuqarribuki yaumal qiyamati. Kau boleh buat macam ni Aisyah, besok di hari akhirat Allah akan mendekati kamu. Albani menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ikhwatul iman, artinya dalam kemiskinan itu bukanlah ada kita kata kehinaan apa, tidak. Yang hinanya apabila kita mengambil sikap, Allah uji kita dengan miskin, kita tak mau gantung pada Allah, kita tak mau berdoa pada Allah, kita putus asa dengan Allah, kita mengharapkan macam mana tak ada esok untuk kita. Kita merasakan seolah-olah hidup kita ni tak boleh berubah dah. Kita merasakan hina berbenak kita ni. Kita hilang sifat sabar, hilang sifat redha, hilang sifat syukur. Kita kata, saya nak syukur, macam mana saya miskin? Tak. Dulu Syekh Maulud pernah menafsirkan satu hadis. Nabi kata, tangan yang memberi itu lebih mulia daripada tangan yang menerima, kan? Yadul ulia khairum min yadis sufla. Atau bahasa kita kata, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saya teringat Syekh kata, untuk tangan kita berada di atas, itu bukan melambangkan kekayaan. Kita kata nak memberi itu kena jadi kaya lah baru bagi. Dah, Syekh kata hadis ni bukan ke arah itu. Untuk memberi, miskin pun boleh bagi. Kenapa para sahabat yang Quran cerita dalam surah Al-Hasyr, mereka telah menunjuk macam mana kepada kita hidup. Mereka miskin, tapi mereka boleh memberi. Saya ingat kisah tentang kepala kambing yang diagih-agihkan itu. Daripada awal diagih. Kawan ni dapat, dia tolak pada kawan ni, tolak pada kawan ni, tolak, sampai mai balik ke dia. Itu cerita yang popular. Sahabat yang bila Nabi ada tetamu, Nabi tanya, siapa boleh tolong aku? Di rumahku tak ada makanan. Siapa boleh ambil dia ni sebagai tetamu, layan bagi dia makan? Itu sahabat, dia bawa
Dia ambil tetamu Rasulullah, bawa balik ke rumah. Dia tanya kat bini dia, ada apa nak makan? Bini dia kata, tak ada apa abang. Kalau ada roti sekeping pun, abang koyak 2 nak bagi kat anak kita makan. Apa dia kata? Dia kata, hang bagi anak kita tidur awal, makanan tu hang bagi kat tetamu. Dia kata, ada sekeping je roti abang, takkan tetamu makan, abang tengok. Tak apa, dia kata. Hang bagi makanan tu, ambil roti tu buat dalam pinggan, hang letak kat dia, kat aku hang buat pinggan kosong. Masa hang buat mai pinggan kosong kat aku, hang letak dulu makanan dia, hang buat mai pinggan kosong kat aku, masa hang buat mai pinggan kosong kat aku, hang tutup lampu. Hang buat macam perbaiki lampu bagi gelap. Biar dia rasa aku makan dengan dia. Kita tetap kena layan dia sebab dia tetamu Rasulullah. Yang esok ke harinya turun surah Al-Hasyr tentang orang-orang yang mereka ini mengutamakan tetamu Rasulullah lebih daripada diri mereka. Bahkan mereka mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka. Allah kata untuk mereka ini syurga. Bukan dia kaya pun. Hadis tadi langsung tidak mengisyaratkan umat ini kena kaya. Tidak. Tetapi hadis itu menyatakan untuk menjadi tangan di atas, kita hanya perlu ada jiwa yang besar. Orang miskin pun boleh tangan dia di atas. Sebab diceritakan dalam kehidupan para sahabat. Para sahabat tak pernah dapat satu kurma, terus ambil buah dalam mulut. Melainkan dia akan cari dengan siapa dia nak koyak 2. Dia ada sebiji buah kurma, dia koyak 2, dia bagi pada orang. Dalam miskin dia itu, dia telah menjadikan tangan dia di atas. Ini agama besar, tidak menghalang manusia kaya. Tetapi hadis itu bukan mengarah kepada kaya. Hadis itu mengarah ke atas kemuliaan manusia. Untuk menjadi satu manusia yang mulia, bukan kekayaan. Miskin pun boleh jadi mulia. Tapi problem orang miskin ni, bila dia merasakan kemiskinan itu adalah hukum karma Tuhan pada dia. Tuhan telah hukum aku dunia lagi. Kenapa itu Tuhan bagi kaya, aku Tuhan bagi miskin? Sebab Tuhan telah hukum aku. Dia merasakan dengan ujian miskin itu satu ketidakadilan Tuhan pada dia. Karena itu dia menjauhi ibadat. Kerana itu dia menjauhi zikrullah. Dia menjauhi sifat qanaah. Dia menjauhi sifat sabar, sifat redha, sifat syukur, sifat menuntut akhirat, sifat bertekun, beribadat, berdoa kepada Allah. Dia jauhi sifat itu. Bila dia jauhi sifat itu, sampai pada tahap ketakwaan dia kepada Allah merosot, keimanan dia kepada Allah merosot, tauhid dia kepada Allah merosot, maka barulah kemiskinan itu membawa dia kepada kufur dan kehinaan. Ini bukan saja berlaku pada orang miskin. Orang kaya pun boleh kekayaan bawa pada kufur. Kekayaan bawa pada kehinaan, boleh. Tapi dalam konteks yang kita baca ini, Nabi nak bagi tahu pada kita, kullu dha'ifin. Ada orang miskin, ada orang yang lemah, dia susah, Nabi kata. Kemudian mutadha'afin, dia tak dipedulikan oleh orang, orang tindas dia lagi. Itu tidak menyebabkan dia terhalang beribadat pada Allah. Dia terus beribadat pada Allah. Dia terus memberi pada Allah. Dia terus. Bahkan dia boleh jadi orang miskin yang memberi. Memberi. Saya ingat cerita para sahabat. Begitu popular. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Begitu popular. Hidup mereka dengan sedekah. Hidup Nabi dengan sedekah. Hidup Aisyah dengan sedekah. Itu pernah datang kepada Nabi, itu pernah datang ke rumah Aisyah, satu orang wanita dengan 2 anak dia. Dia bagi salam pada Aisyah, dia nak jumpa Nabi, Nabi tak ada. Dia kata pada Aisyah dia lapar. Aisyah tengok dia kata dia lapar dengan 2 anak tu, Aisyah teriak. Aisyah teriak tengok orang susah, tengok menangis Aisyah. Aisyah masa dia cerita kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, masa tu tak ada apa dalam rumah. Aku cuma ada sebiji buah kurma. Aku terfikir, ya Rasulullah, kalau aku bagi buah kurma ni pada dia, kau nak makan apa ya Rasulullah? Tapi aku terfikir dia dengan anak dia tu. Aku bagi pada dia. Ya Rasulullah, aku tak tahan tengok dia ni. Dia ambil buah kurma tu, dia koyak 2. Dia bagi kepada anak dia sebelah kanan seorang, kiri seorang. Dan dia tu dengan jari-jari tu bekas manis kurma tu, dia hanya hisap yang tu saja ya Rasulullah. Betapa besarnya jiwa seorang ibu. Aku teriak, aku tengok tu aku tak tahan sebab. Nabi SAW kata pada Aisyah, Nabi kata Aisyah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala
berbangga dengan satu wanita. Allah berbangga dengan satu wanita. Wanita mana? Iaitu wanita yang memberi kepada wanita yang susah itu kurma. Dengan itulah wanita itu boleh memberi anak-anak dia makan. Wanita yang memberi kurma itu Allah berbangga dengan dia. Allahu Akbar. Jadi untuk tangan di atas, untuk letak tangan kita di atas, bukan mesti kaya. Tak. Pasal itu ghina nafs itu penting. Pasal itu dalam sistem dalam apa yang dipakai oleh para hukama kita, bila kita dengan orang miskin ini, yang dirawat itu bukanlah kemiskinan dia tetapi jiwa dia. Bila kita berjumpa dengan golongan asnaf, golongan miskin ni, kita kena rawat adalah jiwa mereka. Kena pulihkan balik jiwa mereka bergantung pada Tuhan. Sebab kalau itu dapat dicapai, kemiskinan itu bukan beban dekat mereka. Tak. Orang miskin tak perlu jadi merempat. Orang miskin tak perlu jadi beggars. Orang miskin tak perlu jadi, kita kata, bawa anak menyut pergi minta rumah ke rumah. Tak perlu. Memang akan ada orang miskin lagu tu, tetapi apabila kita tarbiyah jiwa dia, peranan para ulama, peranan para pemimpin, peranan pada orang-orang yang terlibat dengan memberi bantuan itu, mentarbiyah jiwa mereka. Kita bagi beras 5 kampit, kita bagi susu, kita bagi itu, esok dia makan, dia habis. Resah dia tak habis lagi. Kegelisahan dia dalam hidup tetap tak hilang. Maka jiwa dia itu kita kena bawa bertemu dengan Tuhan. Maka ikhwatul iman, kerana itu ada para ahli-ahli hukama menyatakan, mereka kata qinwanu dunya bi arba'ah. Dunia ni kena diimbang dengan 4 perkara, baru dunia ni jadi elok. Satu, mereka kata bi'adilil umara. Ini bukan hadis, perkataan para ahli hikmah. Keadilan pemimpin. Pemimpin kena adil. Pemimpin tidak boleh memburu harta. Pemimpin tak boleh jadi hunter, memburu seperti mana pemburu memburu binatang. Masuk hutan, buru kijang. Masuk hutan, buru seladang. Bila kita tengok kepimpinan itu sebagai satu mangsa buruan, akan rosak negara. Apabila pemimpin adil, yang kedua, bi'ilmil ulama, dengan ilmu para ulama. Yang ketiga, bisa khawatil aghniya, dengan sifat pemurah orang kaya. Dan yang ketiga, bidu'ai du'afa wal fuqara, dengan doa orang yang lemah dan daripada fakir miskin. Kalau ini kita boleh gabung, maka kita akan dapati kehidupan kita baik. Orang miskin nak doa orang kaya, nak mencintai para ulama, nak sayang kepada pemimpin, dia tak nampak mereka mencurahkan masa kepada dia. Dia tak akan mungkin berdoa, ikhwan. Kalau orang kaya lihat orang miskin, macam mana doktor melihat COVID-19, habislah nasib orang miskin. Nak dekati pun takut. Kena ada jarak dengan orang miskin. Kerana kekayaan kita, para ulama jadi geli-geleman dengan orang miskin. Kenapa orang miskin hidup selekeh? Kenapa orang miskin hidup tak terurus? Kerana dia merasakan ketidakcukupan dalam hidup dia. Kalau kita tanam dalam diri dia, walaupun kita miskin, kebersihan itu daripada iman. Walaupun kita miskin, solat tak boleh tinggal. Walaupun kita miskin, kita kena bersifat dengan sabar. Kita kena mohon pada Allah. Kita kena minta pada Allah, doa pada Allah. Kalau itu dapat diberi pada orang-orang yang susah ni, ikhwan. Allahu Akbar. Atau cuba tengok orang sakit di hospital. Orang sakit di hospital ni, walaupun dia makan ubat doktor, tapi kalau dia dengar daripada mulut kita, kita angkat tangan berdoa pada Allah untuk dia masa dia sakit. Walaupun dia tak tahu kita doa dalam Arab, dia tak tahu makna, dia rasa lega. Dia rasa lega. Ya, demikian ikhwan, kelegaan itu kita kena bagi. Pemurahnya Tuhan, penyayangnya Tuhan, rahmannya Tuhan, rahimnya Tuhan. Dalam masyarakat kita bantuan begitu banyak. Bantuan begitu banyak. Bantuan kerajaan ke, bantuan daripada NGO ke, begitu banyak pada orang miskin. Tetapi pengisian rohani itu tak ada. Banyak orang bagi gelandangan makan, tapi nak kumpul gelandangan, nak asuh jiwa mereka, itu kurang. Banyak orang boleh bagi duit-duit zakat kepada para asnaf, tapi nak kumpul para asnaf, nak duduk, nak tarbiyah, nak tazkiyah mereka tak ada. Tapi ada satu tempat saya baru jumpa, di Kota Seguru, Kelang.
Itu usaha dia buat dulu Ustaz Amar dengan Ustaz Yub. Kumpul para asnaf, buat kuliah pada mereka. Beri makan, beri bantuan, beri ilmu. Allahu Akbar. Ini penting ikhwan, sangat penting. Jangan hina orang miskin. Jangan tuduh awak ni pemalas. Kita tak duduk di tempat itu, kita tak tahu. Kita ni kebetulan saja tak diuji dengan kemiskinan, kita diuji dengan kekayaan. Bila kita tengok sifat orang miskin, hidup orang miskin, mereka tak ada duit, kadang rumah mereka rumput naik, tak ada duit nak panggil orang miskin. Kita kata mereka pemalas lah, apalah dah. Kerana itu kekuatan jiwa seorang miskin itu penting dia berhubung dengan Allah Jalla wa'ala. Kerana itu ikhwan, kerana itu Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, satu hari Nabi ada tengok satu orang berjalan. Nabi tengok orang ni berjalan. Nabi tanya kepada sahabat, siapa dia? Sahabat pun ceritalah, ni orang bagus, dia ni orang mulia, orang berharta. Kalau dia meminang anak siapa pun dapat. Kalau dia bercakap orang dengar. Kalau dia bagi kesaksian orang terima. Oh, Nabi sengak. Lepas tu ada satu orang lalu. Nabi tanya pula kepada sahabat, Nabi kata, ma ra'aita fi haza? Apa pandangan kamu tentang orang yang kedua ni? Dia berkata, ya Rasulullah, hadza min fuqara'il muslimin. Dia ni orang miskin, ya Rasulullah. Hadza hariyun. Dia ni bukan kata dia miskin, Rasulullah. Dia ni bangsat betul. Dia ni, ya Rasulullah, in khataba alla yankaha wa in syafa'a alla yushafa'. Kalau dia pinang anak orang pun orang tak akan terima. Kalau dia minta bantuan pun orang tak akan bagi. Wa in qala, katalah dia berucap, dia bercakap, alla yusma' liqaulihi. Tak ada siapa nak dengar dia cakap. Nabi kata, hadza khairun. Nabi kata, orang yang kedua ni, yang kamu kata dia miskin, dia itu, dia ini, yang kedua ni Nabi kata, hadza, dia ni khairun. Dia lebih baik, Nabi kata, min mil'il ardi misla hadza. Dia lebih baik di sisi Allah daripada isi dunia ni. Dia lebih baik di sisi Allah daripada isi dunia ni. Allahu Akbar. Daripada orang yang mula tadi. Di sisi Allah, orang yang kamu kata daripada fuqara'il miskin ni, fuqara'il muslimin ni, dia lebih baik di sisi Allah daripada kawan yang kamu kata kaya tadi. Lebih baik daripada Allah mil'il ardi. Lebih baik itu lebih baik memenuhi langit dan bumi di sisi Allah. Allahu Akbar, ikhwan. Artinya kemuliaan, keagungan, kebesaran hidup Allah bagi pada hamba-hamba dia. Allah bagi kepada hamba dia walaupun dia miskin. Kerana itu miskin itu bukanlah suatu hukuman daripada Allah, dan miskin itu bukan satu kehinaan. Maka kerana itu diterima kemiskinan itu dengan dada yang terbuka dan teruskan sifat orang miskin. Dan ada ulama kata Nabi berdoa, jadikan saya orang miskin, kerana Nabi suka orang miskin ni. Di antara benda besar ada pada orang miskin ni tawaduk. Maka bila Nabi kata, ya Allah, hidupkanlah saya sebagai miskin, ada para ulama terjemah, Nabi minta, ya Allah, hidupkanlah saya sebagai orang yang tawaduk. Matikanlah saya bersama golongan tawaduk. Bangkitkan saya di hari akhirat bersama orang tawaduk. Dan sifat tawaduk tu ada pada orang miskin. Jadi orang miskin ni, ikhwan, dia kena kekalkan sifat yang ada pada diri dia. Sifat penting yang ada pada diri dia itu, ikhwan, dia kena kekalkan sifat penting pada diri dia. Dia kena ada sifat tawaduk, dia kena ada sifat redha, dia kena ada sifat sabar, dia kena ada sifat qanaah, dia kena ada sifat syukur. Dia kena jadi satu orang yang tawakal, bergantung sungguh hati pada Allah Ta'ala, dan dia jangan meninggalkan ibadat, berdoa pada Allah. Itu sifat yang kena ada. Maka dia akan jadi orang miskin yang ada kelebihan di sisi Allah. Lepas tu Nabi kata, kamu nak tengok tak aku cerita pada kamu ahli neraka? Nabi habaq ahli neraka dengan 3 sifat. Nabi kata utul, sifat utul, jawad dan mustakbir. Ahli neraka ni masuk neraka terkenal dengan sifat-sifat ni. Sifat apa, ikhwan? Sifat utulin.
Uculin kita kata apa ikhwan? Kita kata baran, bengih, kerah hati. Ucul. Baran. Sikit-sikit dia baran. Baran ni bukan kata baran biasa sampai tangan capai benda balin. Kira orang cakap sikit, barang-barang dia angkat-angkat, dia pergi hawin terus kawan tu. Terak meja-meja. Itu nama dia utul. Yang kedua, Nabi kata jawaz. Jawaz. Jawaz ni kalau ikut bahasa dia ada 2-3 makna. Satu, jawaz juga dikatakan kepada siapa dia? Orang yang himpun harta. Himpun harta, lepas tu tak mau kongsi dengan orang. Jawaz. Ini orang yang penting diri. Jawaz. Jawaz ni juga kita kata orang yang hilang, orang yang cepat hilang sabar pun orang panggil jawaz juga. Dia cepat sangat sabar tu hilang daripada diri dia. Dan dia sentiasa rasa apa? Dia sentiasa rasa dia tinggi. Jangan siapa bagi nasihat pada dia. Tu pun orang panggil jawaz. Jawaz juga sifat orang bila dia ditimpa satu benda, dia jadi cemas, jadi gelabah. Lepas tu dia putus asa. Bila Tuhan katalah Tuhan bagi dia sakit, ni semua Tuhan tak suka kat aku. Dia cepat sangat macam tu. Dia cepat hukum Tuhan. Dia cepat buat keputusan buruk. Itu juga orang panggil jawaz. Maka semua itu ciri-ciri kepada sifat bawa pada ke neraka. Dan yang ketiga, sifat ahli neraka siapa dia? Mustakbir. Sombong. Dan tuan tahu sombong, Nabi sebut dalam riwayat Muslim, apa dia Nabi kata sombong? Menolak kebenaran dan menghina manusia. Ikhwan, semua itu kita jauhi. Kalau Allah takdirkan kita miskin, alhamdulillah, dengan miskin itu kita pertahan sifat ahli syurga. Kita kekalkan. Kita tauhid, kita beriman pada Allah, kita taqwa pada Allah. Dan sifat sampingan tadi itu kita kekalkan. Kita redha, kita sabar, kita syukur, kita qanaah. Kita merasa qanaah dengan pemberian Tuhan. Kita ibadat pada Allah. Kita punya doa tak pernah putih pada Allah. Kita tawakal pada Allah lebih daripada kita harap pertolongan daripada orang. Maka itu daripada miskin yang ke syurga. Dan miskin itu ada banyak kelebihan dia. Dan bukanlah bermakna orang kaya tak ada kelebihan. Tetap ada. Dan yang bawa dia ke syurga juga bukan kerana sifat kaya dia itu. Tidak. Ramai yang Allah cerita dalam Quran, Qarun, Haman, Fir'aun, ini semua kaya-kaya yang langsung tak sampai ke syurga. Tapi hakikat manusia sampai ke syurga kerana tauhid daripada Allah. Ikhwatul iman, hadis yang ke-13 di bawah tajuk keutamaan berharap pada Allah. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi 3 ayyam yaqul la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi, rawahu Muslim. Terjemahan dia, dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda pada 3 hari sebelum Nabi wafat, janganlah seseorang dari kalian meninggal dunia melainkan dia harus berbaik sangka kepada Allah. Ini dalam riwayat Muslim. Lagi 3 hari Nabi nak wafat, Nabi tekan benda ni, iaitu janganlah satu orang itu mati melainkan dalam keadaan baik sangka pada Allah. Dan untuk baik sangka pada Allah Ta'ala ini ikhwan, dia memerlukan pelajaran akidah, tauhid yang betul. Dan kita mendapat asuhan dan kita tarbiyah diri kita dengan tauhid. Dia bukan bergantung pada amalan. Nak mati muda, hari itu kita dah bacakan tentang husnul khatimah. Nak mati muda, baca zikir ni, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bihusnil khatimah. InsyaAllah dapat mati husnul khatimah. Tak. Mati husnul khatimah ni ikhwan, dia betul-betul di atas hamparan tauhid kita pada Allah. Di atas hamparan tauhid kita pada Allah. Tauhid kita betul, tak mana jasad kita rebah pun, insya-Allah husnul khatimah. Rebah di medan perang ke, rebah di katil hospital ke, rebah tengah jalan aksiden ke, rebah kena racun ke, rebah kena pukul, kena rompak ke, rebah tak mana pun, husnul khatimah.
sebab hati yang tidak pernah buruk sangka pada Tuhan. Lepas itu kita baca dalam riwayat hidup-hidup para ulama ni, mereka selalu minta pada Tuhan. Ini bukan hadis, ini permintaan mereka. Bila kita tengok dalam siar mereka, perjalanan hidup mereka ni, mereka akan minta, Allahumma ya Allah barik li fi mauti wa fi ma ba'dal mauti. Tuhan, berkatilah saya masa saya nak mati, dan tolonglah berkat saya lepas pada saya mati. Dan Nabi sendiri ajak dalam riwayat Muslim kepada kita doa, kita minta pada Allah supaya lepas kita mati menjadi satu kerehatan pada kita, kerehatan daripada semua kepenatan dan keburukan. So itu kita minta kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Tapi akhirnya ikhwan, kita mati, kita balik semua Allah. Tadi saya tengok ada mesej Ustaz Amar hantar. Ni Pak Amit, bapa kepada sahabat kita, Datuk Razak kita meninggal. Bapa dia tadi. Pak dia betul. Dia ada pak dia betul. Mak mentua ada kan? Ni bapa dia duduk jaga pak dia. Bagus dia. Daripada 2 minggu gilat-gilat, 2 minggu dia jaga, 2 minggu abang dia, adik-adik dia jaga. Pergi kuliah dia bawa pak dia. Pak dia bukan Tok Bilal. Tok Bilal Masjid Asy-Syakirin dulu. Kat Gombak tu saya masjid tu. Tadi meninggal. Ni ialah Allah Ta'ala meninggal, kita berdoa. Tambah dalam bulan baik macam ni, Allahu Akbar. Tapi cuma bila kita mati, doa, kita sembahyang mayat, kita baca doa, alhamdulillah, sedekah-sedekah nak pergi nak buat. Yang ni semua kita kena tahu apa dia. Yang ni semua adalah sampingan. Hakikat kita nak selamat di sana adalah amal kita. Amal kita. Jadi kalau kita kata, hang tak mau tolong ke bapa hang mati, kalau hang tak tolong dia macam mana? Bermakna kita macam bagi iktiraf bapa kita ni amal tak cukup. Hanya dengan pertolongan kita dia boleh hidup. So sekarang kita ni kaya raya, rumah batu, rumah besar, pendapatan kita besar, mak bapak kita duduk ada kampung. Orang kata, hang tak tolong mak bapak hang ke bulan-bulan? Seolah-olah mak bapak kita tak ada duit. Kalau kita tak hantar duit ke dia nak makan apa? Orang tak hantar fikir. Itu betul lah kalau di dunia. Mak ayah kita tak ada pencen dia pun tak besar. Memang kita kena bantu. Tapi ini akhirat. Saya kena buat kenduri tahlil malam 1, malam 2 nak tolong mak ayah saya. Kalau orang tak buat, kalau saya tak buat, macam mana dia masuk ke alam barzakh? Macam mana dia nak masuk? Dia dah masuk dah. Adakah hang nak bagi satu penjelasan bahawa kerana hang buat ni semualah dia selamat? Kalau tak buat, dia dengan amalan dia tak selamat. Artinya kita bagi satu endorsement, amalan mak ayah kita tak cukup. Kenapa endorsement seburuk itu kita nak buat? Pasal itu kita, masa kita hidup ni kita kena berbuat. Kena berbuat. Kita kena beramal. Kita kena mencari. Kita kena berbekal dengan zikir, tilawatul Quran, kebaikan, menjaga kefarduan dengan sedekah. Sedekahnya kita buat dengan harta kita, masa kita hidup, dengan sedekah orang buat lepas daripada kita mati, boleh sama ke kita rasa? Sedekah sekarang ni kita sedekah. Untuk bersedekah tak perlu kaya pun. Tak perlu kaya. Orang kaya memanglah tak payah kita sembang. Memang pintu sedekah terbuka dekat dia. Tapi untuk bersedekah tak mesti kaya. Tak mesti kaya. Takat mana yang kita boleh bagi? Dan kita mempercayai fadilat yang ada dalam sedekah tu. Sampai Nabi kata tadawu bisadaqah. Nabi kata tadawu mardakum bisadaqah. Nabi kata ubatilah orang sakit kamu dengan sedekah. Kita ada keluarga kita sakit, kita pergi sedekah dan kita berdoa, kata, ya Allah sembuhkanlah dia. Nabi kita jadikan sedekah itu sebagai ubat untuk merawat orang sakit. Begitu besar fadilat sedekah. Sangat-sangat besar. Tak mesti kita kaya. Jadi bila mak ayah kita mati, kita sendiri akan mati. Apa yang kita kena buat ikhwan? Kita kena pastikan sebelum kita mati kita ada amalan.
Amalan kita kena ikhlas, amalan kita kena mengikut cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sungguh-sungguh dalam beramal, kita berdoa pada Allah, kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Bila kita tengok orang tu menghampiri saat mati, kita ingatkan dia pada Allah, suruh dia sebut banyak nama Allah, suruh dia beristighfar pada Allah. Kesemua itu akan memudahkan kematian dia. Sebab Sayyidina Abu Bakar pernah kata satu hari, ini bukan hadis, ini perkataan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, man dakhala al-qabr bila zadin. Siapa yang masuk dalam kubur dengan tak ada bekal? Sayyidina Abu Bakar kata, faka'annama rakibal bahra bila safina. Dia samalah dengan orang tengok laut yang terbentang luas, terjun pi dengan tak ada perahu. Lepas tu orang pi ke laut, naik perahu pi, dia tak, dia pi terjun. Siapa yang masuk kubur dengan tidak ada bekal, begitulah keadaan dia. Barzakh ni ikhwan, besar ikhwan. Lautan barzakh ni kehidupannya sangat luas. Sama ada belah kanannya penuh dengan nikmat, belah kirinya penuh dengan azab. Nak pergi terjun seorang-seorang tak boleh, dia kena ada amal. Pasal itu keluarga balik, harta benda balik, yang sekali dengan kita apa dia? Amal. Dan antum bayang, untuk menjaga istiqamah kita punya ingatan baik sangka kita pada Allah, itu kena ada pada diri kita ikhwan. Maka sebelum satu orang tu mati, dia kena ada baik sangka dia kepada Allah Jalla wa'ala. Hadis yang ke-14, hadis yang ke-14 ni di bawah tajuk perintah memelihara sunnah dan adab-adabnya. Perintah memelihara sunnah dan adab-adabnya. Maka satu daripada perkara yang Allah tuntut kepada kita, pelihara sunnah. Dan kita kena memelihara sunnah. Dan Nabi sebut apa adalah hadis ni ikhwan? Saya nak habiskan hadis ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, da'uni ma taraktukum, innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, fa iza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah, jangan kalian mempertanyakan hukum yang aku tinggalkan selagi aku tidak menerangkan hukumnya pada kalian. Sebab orang-orang sebelum kalian celaka kerana banyaknya bertanya dan perselisihan mereka dengan para nabi. Jadi apabila aku mencegah kalian dari satu hal, maka jauhilah. Dan apabila aku merintah kalian melakukan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Pertama Nabi kata, Nabi habaq pada sahabat, apa-apa yang aku belum cerita lagi, apa jangan start cerita. Ambil. Artinya agama ni ambil daripada Nabi. Jangan mula-mula buat andaian. Kena begini, kita kena buat lagu ni, kena buat lagu ni. Tak, Nabi kata da'uhu. Nabi kata tinggalkan tu semua. Melainkan apa yang aku kata buat, baru hampa buat. Aku kata jangan, baru jangan. Hampa jangan pandai-pandai kata jangan. Itu dalam ayat Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Orang beriman jangan pandai-pandai mendahului Allah dan Rasul. Satu. Yang kedua, Nabi kata umat dahulu binasa. Binasa ni satu azab Tuhan bagi. Mereka lingkup, mereka hancur. Pasal apa? Mereka suka khilaf dengan Nabi mereka. Nabi kata jangan, mereka pergi buat. Nabi tak dan kata apa-apa, mereka pergi buat. Nabi tak dan larang, mereka larang. Nabi tak kata apa pun, mereka pandai-pandai kata kena buat. Mereka suka khilaf yang menyelisihi Nabi mereka. Maka Nabi pesan, kita jangan khilaf dengan Nabi. Jangan khilaf dengan Nabi. Nabi suruh buat, kita buat. Nabi tak bagi petunjuk pada kita untuk buat, kita tak payah buat. Bila mak ayah kita mati, tak perlu nak buat tahlil malam 1, malam 2, tak perlu buat. Tak perlu fikir nak buat nasi hantar pergi masjid, walaupun tak panggil orang main rumah, nasi nak kena hantar pergi surau, tak perlu. Nabi tak arah ke situ, tidak ada isyarat daripada Nabi ke situ, tidak ada petunjuk langsung. Jangan buat, tinggalkan. Tengok Nabi kata, apabila aku tegah kamu jangan buat ini,
maka kamu kena jauhi benda itu. Apabila aku suruh kamu buat satu benda, buatlah semampu mungkin. Itu adalah dikatakan sunnah. Pasal itu tajuk dia memelihara sunnah. Pelihara prinsip ni. Apa dia? Benda yang tak ada dalam agama jangan bincang. Yang ada kita bincang. Yang ada bincang cara wajib, yang dilarang kita bincang cara larangan. Yang kedua, jangan dalam hidup kita ni khilaf dengan Nabi. Ini prinsip. Pasal itu kita kena bertanya, Nabi buat ke tak? Nabi buat ke tak? Nabi buat ke tak? Ya, prinsip dia. Macam dalam bulan puasa ni kan, kita 15 Ramadan dah, kita 10-nya akhir ni, kita mula start baca doa kunut. So kita bertanya, dalam riwayat-riwayat yang lebih sahih Nabi macam mana? Ada riwayat Nabi berkunut? Ada. Ada riwayat Nabi tidak berkunut? Ada. So kita pun begitulah, ahyanan. Kita buat, kita tak buat. Kita tak buat, kita buat. Hari kita tak buat, kita pun jadi rapla-rapla, tak buat doa kunut dalam sembahyang witir. Perlukah kita sujud sahwi? Kita balik pada sunnah. Ada tak ada Nabi sujud sahwi dalam kes macam ni? Dalam riwayat tidak ada. Maka tidak ada lah. Tak perlu kita bincang. Tak perlu kita nak buat ramai. Satu dua para ulama bagi pandangan, itu pandangan. So kita raih dalam bentuk pandangan lah. Jangan ambil pandangan itu sebagai satu kewajipan. Itu hanya pandangan. Dan pandangan para ulama berbeza-beza. Kalau kita nak pegang dengan satu pandangan, kita boleh pegang. Tapi jangan sampai memberatkan kita. Dalam riwayat, buat ahyanan. Kadang-kadang Allahumma hdini fiman hadait. Kadang-kadang tak ada. Kembali pada Nabi. Dan Nabi pesan pada kita, kalau Nabi cegah kita satu benda, tinggal terus. Nabi ajak kita buat satu benda, buatlah mampu kitanya mungkin. Ini prinsip, ikhwan. Maka prinsip ini jangan bagi hilang dalam pemikiran kita. Tak mana kita pergi bawa prinsip ini. Dan hadis yang ke-15, dia berkenaan dengan keutamaan menyendiri ketika rosaknya budi pekerti manusia. Bila manusia ni dah start rosak, kita disuruh bawa diri tu saya campur dengan orang. Ada hadis dia. Maka hadis ni kita akan tengok besok insya-Allah, kalau Allah Taala bagi pada kita kesihatan, Allah bagi pada kita ruang masa, kita akan tengok insya-Allah, ikhwan. Semoga Allah berkati saya, berkati kita semua insya-Allah. Ada soalan, Cik? Boleh. 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 Abang ambil ulang balik soalan tu. Soalan. Ya. Soalan yang diutarakan oleh sahibul fadilah kita, Tuan Mudir kita, soalannya ialah kita kata duit masjid lah, duit masjid kita sumbangan masjid, tabung hari Jumaat, orang kutip lagi dalam kuliah pun orang kutip lagi, tabung berjalan, sana sumbang sini sumbang. Masjid ada dana masjid ni, soalannya ialah takat mana had kegunaan dia. Allah Ta'ala yang maha mengetahui, wallahu ta'ala alam. Kegunaan duit masjid ni kerana dia menyumbang. Ada orang bagi atas nama derma, ada atas nama sedekah, ada orang bagi atas nama zakat, kadang-kadang ada orang bagi di atas nama dia niat macam-macam. Kadang-kadang ada yang niat wakaf pun untuk kegunaan masjid. Wakaf yang umum, bukan wakaf yang khusus. Jadi semua duit ni kita kumpul, kita guna duit ni di atas nama sabilillah. Duit ni dapat digunakan di atas nama sabilillah, iaitu bukan sabilillah, ataupun lebih tepat duit ni digunakan di atas nama fillah. Kalau sabilillah dia dengan khusus fillah. Duit ni dapat digunakan untuk semua aktiviti fillah, bergerak di atas nama mengangkat agama Allah. Duit ni juga boleh digunakan di atas nama semua charity. Tentulah kalau duit itu masjid, charity yang paling utama, charity berkaitan dengan jemaah dan karya. Kalau anak karya kita mati, duit itulah kita boleh guna kapal bagi mandi.
Kita boleh guna duit tu untuk van sembahyang jenazah, van nak bawa jenazah, korek, kubur, nak upah orang. Kalau ada anak jemaah kita sakit, nampak dia susah, kita boleh guna duit tu beli ubat, bawa dia pergi jumpa doktor. Nak raya, dalam musim nak raya, tengok-tengok ada anak karya kita miskin sungguh, kita boleh ambil duit tu, beli duit raya kat anak pinak dia, bagi kat dia. Dalam musim lagu ni pula, perintah kawalan pergerakan ni boleh guna duit ni untuk beli beras, beli tepung, support anak karya yang susah, bukan yang senang, yang susah. Termasuk duit tu kita boleh guna anak-anak karya kita dapat lanjut pelajaran, pergi tak mana ke, kita nak bagi sumbangan kat dia, nak bagi duit tiket kat dia ke, nak beli beg satu, boleh pakai duit tu semua. Duit tu bukan untuk bayar api ayak saja, dan duit tu bukan untuk bagi sagu hati envelope dekat ustaz saja. Duit tu for all, kebajikan. Yang mana sabar lah. Yang mana sabar, kebajikan yang mana sabar. Repair bumbung boleh, parit boleh. Duit tu kita boleh guna bayar gaji siak ke. Duit tu kita boleh guna, kita buat satu, apa orang panggil, macam syawaleh tu. Satu apa panggil, syawaleh ni apa? Macam kalau masjid, dia ada tempat semayang. Lepas tu orang buat balai lentang sikit kan. Lepas tu kita buat simen, kita hampak bagi luas lagu ni, buat bumbung. Tapi dia terbuka. Untuk siapa? Untuk musafir-musafir jalan. Bila hujan, mereka nak berteduh, mereka nak rehat, tidur baring situ. Kemudian mereka nak mandi situ. Semua boleh. Semua tu boleh kita buat untuk kebajikan. Tapi saya heran dalam kita ni, kenapa duit masjid takut sangat nak pakai. Tapi kalau untuk jamu ustaz, tak takut pula. Kadang jamu lebih daripada had, Pak Mit. Katalah ustaz seorang mai, ustaz makan. Katalah ustaz main dengan 2 orang partner dia. Ustaz pun kena jaga, takut kena kidnap. 2 3 orang lah Pak Mit, ambil satu kereta. Okey, ustaz dengan jamu. Lepas tu pengurusi, imam, AJK semua pergi kedai Toriam. Perlu ke? Dan masa tu tak takut pula guna duit masjid banyak. Tapi duit masjid nak guna beli kapan, bagi ke anak qaryah takut. Ni ada rumah terbakar ni, rumah kawan-kawan anak qaryah terbakar. Masjid ada puluh ribu, nak bagi 1000 sumbangan, bincang 7 hari 7 malam. Yang kita boleh pergi bayar makan kedai Toriam, kita tak pernah fikir, dan kita kata itu untuk ustaz. Wahai, bukan ustaz seorang yang makan. Okeylah for ustaz, orang tak bertikai. Tapi kita turun sampai satu batalion ni, bawa kawan-kawan pula bayar duit masjid. Daripada nak pergi ke Toriam lagu tu makan, 3-4 orang makan, lepas tu pakai duit masjid, baik hari ustaz tu main, guna duit masjid 3-4 buat kenduri, satu masjid boleh makan. Macam mana Pak Mit? Di kedai 3-4 orang je, ada mamak tu tutuh harga pun, apa nak buat. Baik ustaz tu main mengajar, masjid berkeluar 400, pergi order nasi tak mana-mana, makan satu masjid. Itu lebih jelas. Tapi yang tu duk fikir panjang. Yang tu boleh buat. Ini ni kesusahan anak qaryah. Kadang-kadang anak qaryah ni susah minta surat. Saya okeylah. Tapi ada satu kes Pak Mit, yang saya kata betul-betul pelak. Anak qaryah main nak cop kahwin. Dia soal anak qaryah tu macam nak masuk Islam. Sungguh. Dia soal macam nak masuk Islam. Main nak cop saja. Dia boleh tanya, tak apalah, tanya rumah duk tak mana tu, bolehlah kita tanya. Tak pernah nampak kan, tanya. Lepas tu, Pak main tak sembahyang. Apa siapa hang tak main? Pasal apa nak kahwin baru nak main cop? Hang ni tahu kan mengucap? Hang ni tahu ke selawat, tahu ke istighfar, hang nak kahwin. Dia pergi ambil alih kerja Tok Qadi, tanya berapa rukun nikah. Wahai kerja dia dapat cok tu pun free. Hak ni memang kena kata, tengah puasa pun kena kata, perangai lagu ni jangan duk buat. Orang lagu ni tak layak jadi pengurusi, tak layak jadi setiausaha, tak layak jadi AJK. Orang lagu ni layak duduk dalam sungai dengan boya. Cop tu bukan cop kita. Cop itu amanah karya.
Jangan guna ikut suka. Orang minta job untuk sekolah ke, untuk kahwin, just job. Bismillah, job. Allah bagi pahala. Dia semayang, dia tak semayang, itu bab lain. Sama macam Tok Qadi. Awak dibayar allowance. Allowance awak angkat nikah tu, maplay dengan ponu bayar. So, jangan soal macam kawan tu nak masuk Islam. Awak punya tugas, angkat nikah sebab awak dilantik oleh pemerintah. Tu saja. Sampai pergi tanya kawan tu, roti mandi wajib, kata roti mandi wajib. Apa hal kau ni? Mentang-mentang jadi juru nikah, jangan sampai over. Ada yang pakai purdah, dia suruh buka. Yang nak menikah, dia tu bukan hang. Lepas kita takut tersilap ponu. Kalau tersilap ponu pun bukan ponu hang, ponu dia. Saya nak kena tengok, apa kepentingan awak tengok wajah satu perempuan, dia tutup muka dia dengan dia tutup tu dengan ingat kata ini wara, ini kesalehan dia. Awak nak suruh dia buka. Kita takut saat ni sajat ke? Maafkan saya lah. Saya puasa, saya tahu kita puasa, tapi saya nak kata juga, jangan jadi qadi pelak, boleh tak? Itu amanah Tuhan pada kita. Setiap kerja kita tu berbayar, rakyat bayar duit kita, maplay bayar allowance kita. Semua tu dibayar, baik belah ponu, baik belah maplay, semua bayar. So, letak diri kita pada kotak dia. Tu imam ke, orang minta tolong, awak khidmat untuk karya, pengurusi. Jangan bila orang masuk masjid, tengok orang begitu begini. Ustaz ni tak boleh masuk, ustaz. Ini bukan rumah kita, ini rumah Tuhan. Selagi dia datang menyampaikan Quran, menyampaikan sunnah, semua orang berhak masuk ke rumah Tuhan. Member yang ada itu bukan kepunyaan kita. Kita hanya menjalankan amanah. Bila kita nak perbesar masjid, kita kutip duit semua orang. Kalau ada pondan mai, dia kata duit saya ni halal ke tak? Boleh dia pondan, perbesar masjid. Tapi bila pondan tu masuk hospital, kita mula bincang, boleh ke kita bayar bil hospital pondan? Jangan buat perangai lagu tu, ikhwan. Manusia baik ke, dia jahat ke, itu hal kedua. Halnya amanah, kita kena tunaikan. Maka duit masjid itu boleh digunakan untuk semua charity. Melainkan, kalau ada, kita kata donor, kita terima suatu donation daripada seorang donor, dia menyatakan pada kita, ini saya wakaf duit khas. Baru tak boleh guna. Kita kena guna di atas apa yang dia ucap. Dia kata, duit saya ni saya wakaf, saya nak buat tandas. Tandas ajalah. Lain tak boleh guna. Tukar lantai masjid, tukar kapet, itu saja. Lain, selagi tidak ada ucapan khas macam tu, kesemua duit masjid boleh diguna manfaat dia. Hatta saya kata, duit masjid kita boleh guna manfaat dia untuk orang bukan Islam sekalipun, kalau dia susah. Hari itu ada soalan kan daripada Datuk Razak, bolehkah zakat fitrah diberi pada orang bukan Islam? Dan secara hukum awalnya diutamakan orang Islam. Tapi kalau kebetulan Allah nak takdirkan pagi itu kita jumpa dengan orang bukan Islam yang susah, ada ulama kita bincang dalam 8 asnaf tu, golongan bukan Islam ada dalam mazhab Abu Hanifah, ada dibincang. Kalau itu pun ada perbincangan, apatah lagi duit masjid. Dia duduk dalam qaryah kita, dia susah, kita boleh guna duit masjid, bantu dia. Jawapan dia boleh. Dan mesti kita guna ke arah itu, ke arah manfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Duduk witir yang sahih dan Nabi bacaannya macam Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Soalan dia, bacaan kunut yang sahih daripada Nabi. Kunut yang sahih daripada Nabi ni, kalau kita maksudkan dengan kunut macam subuh tu kan, kalau kita subuh ada kunut, witir ada kunut. Baik. Yang sahihnya ialah kunut untuk sembahyang witir, kunut dibaca dalam salat witir. Bacaan yang paling sahih ada, iaitu Allahumma hdini fiman hadait. Itu saja. Dan doa kunut yang Nabi baca dalam nazilah yang sahih, Nabi baca selama sebulan tu sahih, memang ada. Tapi Nabi menyebut nama Zakwan, Ri'lin dan Usayyah. Nabi kata Allahumma la'an Zakwan wa Usayyah wa Ri'lin. Nabi kata, ya Allah, laknatlah
suku kaum Zakwan, Usayyah dan Ri'lin. Itu sahih Nabi baca. Tapi itu nazilah dalam 5 waktu salat. Itu kalau kita baca agak tidak relevan lah. Sebab apa? Sebab Usayyah, Zakwan dah tak ada dah. Jadi para ulama kata, kalau untuk nazilah ini, kita baca kunut, kita berpegang kata kunut untuk nazilah itu sahih, tapi sirah dia, lafaz dia kita baca mengikut kesesuaian masalah kita. Baca sekarang ni kalau kita ada masalah dengan tekanan pada Islam, kita boleh baca doa kunut yang pernah dibaca oleh Umar. Tapi hadis itu mauquf Sayyidina Umar punya. Imam Nawawi dalam Al-Azkar dia letak hadis itu. Sayyidina Umar minta. Kebetulan Sayyidina Umar dalam Ramadan dia hantar, dia ada bala tentera peperangan dan dia melakukan kunut untuk mereka. Nazilah. Minta boleh baca. Macam kita bertemu dengan COVID-19, kita boleh masukkan dalam doa kunut. Maka bila kita baca dalam doa kunut, dia punya package kena ada apa dia? Selawat pada Nabi, bentuk doa selawat pada Nabi, doa minta keampunan pada Allah, dan doa minta hal dengan musibah itu saja package kena ada dalam kunut. Macam mana kita nak olah, kita olah. Kunut dia tak perlu start dengan Alhamdulillah, dia tak perlu start pasal sembahyang dah start dah Alhamdulillah, pasal kunut dalam solat. Jadi kita terus macam Allahumma hdini fi man hadait, dia tak start dengan Alhamdulillah. Fatihah dah ulang dah berapa kali tadi. Maka Allahumma hdini. Allahumma hdini itu dia khas untuk solat witir. Adapun selain pada solat witir, nazilah, kita boleh start terus minta kepada kita, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma arham ummat Muhammad, Allahumma ighfir li ummat Muhammad, Allahumma akrim ummat Muhammad. Lepas tu kita boleh minta Allahumma sarif anna, ya Allah lindunglah kami, jauhkanlah kami minal waba wal wala, daripada wabak, daripada malapetaka ni semua ya Allah. Allahumma idfa' annal bala, ya Allah angkatlah bala ni nak ya Allah. Allahumma kashif anna minal bala, ya Allah hilangkanlah bala ni. Kita boleh sebut nak sebut corona ke, nak sebut COVID-19 ke, Allahumma corona orang putih kan. Boleh sebut. Boleh kalau memang sebutan tu dalam bahasa Melayu kan. Allahumma kashif anna, Allahumma kashif anna COVID-19. Orang putih pula. Tak betul solat, tak betul. Allahumma kashif, Allahumma rfa', Allahumma dafa' anna virus corona. Makmum di belakang, awak pelik tu imam ni. Boleh, tak betul solat. Itu memang ucapan dia lagu tu. Jadi dalam kunut nazilah kita boleh baca. Jadi kunut yang sabit daripada Nabi, kunut witir. Tapi Nabi baca, kadang tak baca, kadang baca, kadang tak baca. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Dalam bahasa apa pun, jiwa menjiwai permintaan. Dan kunci doa dia hubungan kita. Ya, kunci doa betul lah. Kita kalau kita minta sesuatu, bukan kita nak minta, kita tak boleh feel. Kita kena minta sesuatu yang memang dalam ni nak minta. Baru bila kita sebut di mulut, dia membentuk suatu rasa minta. Lepas itu bahasa dia kena bahasa kita. Perkataan-perkataan kita, jangan pinjam perkataan orang. Lepas itu dalam bab doa ni, banyak doa Nabi ajar. Tapi mai satu part, Nabi kata minta apa yang kamu nak minta. Inilah bahagian kita. Bahagian kita. Kadang-kadang kita ada nak minta ke Tuhan. Minta dengan bahasa kita. Ya Allah. Macam Ibn Qayyim, dia ada bahasa dia, sangat indah bahasa dia. Tuhan, dia kata, aku minta dengan kemuliaan-Mu dan kehinaanku. Tuhan, Engkau ada banyak hamba selain aku, tapi aku tak ada Tuhan melainkan Engkau. Andai kata Kau tolak permintaan aku, Ya Allah, sedikit pun tidak menjejaskan kebesaran-Mu, tetapi mudarat itu aku akan tanggung seumur hidupku. Tuhan, inilah dia umbun-umbun hambanya banyak bersalah datang kepadamu, dan Kau mampu bertindak apa saja padaku Tuhan, tapi tolonglah rahmati dan kesian ke aku Tuhan. Andai kata tindakan Kau sampai pada aku, binasa aku dunia sampai akhirat. Dia ada bahasa dia. Bahasa dia tu datang daripada jiwa dia.
Lepas tu kita minta, ya Allah. Walaupun perkataan kita pendek, kita tak sebut corona ke apa, kita kata, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, tolonglah kami. Kau maha mengetahui pertolongan apa yang kami perlukan sekarang ni, ya Allah. Walhamdulillah rabbil alamin. Jadi doa. Jadi doa. Banyak orang nak baca doa kunut nazilah, tapi dia tak tahu dalam bahasa Arab. Dia sebut dalam bahasa dia. Pendek, biar pendek. Tetapi daripada hati perutnya keluar, Allahu Akbar. Itu sangat mujarab. Ya. Daripada Abu Hisham, mohon penjelasan hukum memberikan isyarat tangan di dada sebagai ganti berjabat tangan ketika menghadapi wabak COVID-19. Apakah penggantian cara ini termasuk dalam kategori ijtihad yang dibenarkan dan menepati kaedah syarak? Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala maha mengetahui. Sahabat Nur Hisham, sahabat Abu Hisham yang dirahmati Allah. Masa saya duduk kat Iraq dulu, saya first time saya tengok mayat. Saya lalu tengok mayat lalu. Betul, Ustaz Allah kata saya berhenti. Orang Iraq kalau dia tempat saya duduk tu Azamiyah, dia kalau ada mayat lalu, dia akan letak tangan kanan di dada. Dia kata raja'a ila rahmati rabbi. Dia kadang berdiri tapi tangan dia di dada. Dia simbol apa? Simbol dia simpati, dia sayang, dia sedih. Dia kata raja'a ila rahmati rabbi. Telah kembalilah dia kepada rahmat Tuhan dia. Jadi bila kita tengok budaya di kalangan setengah masyarakat, yang budaya itu tidak ada percanggahan dengan agama, kita dapat terima. Dalam riwayat Nabi kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tiru satu kaum, tasyabbuh, menyerupai, dia jadi kaum itu. Maka para ulama kata kita tak boleh tasyabbuh dengan apa? Kita tak boleh tasyabbuh ke arah bid'ah, ke arah kufur. Ini ciri-ciri khusus. Kufur, pakaian bid'ah. Kalau kita ambil bid'ah, kenderaan bid'ah, pakaian bid'ah, simbol bid'ah, ciri-ciri khusus bid'ah, kita tak boleh. Tetapi kalau ada suatu budaya, dia hanya budaya masyarakat yang dia tak ada kaitan dengan ciri-ciri khas golongan tu golongan ni. Macam sekarang ni, orang kata kita tak boleh salam. Sebenarnya kalau tak boleh salam, tak perlu ganti dengan apa pun. Senyum pun boleh ganti dah. Kata saya tak dibenarkan salam dengan orang, duduk pun kena satu meter. Saya tengok dia macam mana, senyum lah. Senyum tu sedekah. Senyum tu, gembirakan saudara kamu dengan senyum. Boleh salam, kita salam. Sebab bila kita lama tak jumpa orang tu, kita salam. Apa akan jadi? Nabi kata dosa kita gugur. Ya, dosa kita gugur. Tapi kita pula pergi salam lepas sembahyang. Nabi kata lama-lama macam saya tak jumpa Pak Amir, lama kita salam tadi kan, atas kasih sayang, dosa gugur. Kita pula salam lepas sembahyang sampai kawan nak meluat. Tengoklah kita ni kot mana pun pasang tak kena acuan. Kita sampai buat pusing rutin salam. Dia bukan macam tu. Lama-lama tak jumpa salam. Tapi tak boleh salam, buat sesuatu tanda kata tahiyat. Tahiyat ni apa dah? Menghormati. Angkat tangan. Kita jumpa kawan, Assalamualaikum, salam sahabat, angkat dua tangan. Ya Allah, sahabat lamanya tak jumpa. Jangan saja angkat tangan, mulut tak ucap apa. Assalamualaikum warahmatullahi sahabat, Allahu akbar, barakallahu fikum. Itu lebih baik daripada bagi syarat peace ke, macam tu ke. Kan sekarang ni syarat lagu tu. Pakcik Anwar ajak saya macam tu. Atau angkat satu jari ke, simbol tauhid, tak payah, yang tu masa syahadah je, tak payah. So kita tukar dengan sesuatu menunjukkan sesuatu apa tu, barakallah, hayakumullah, hayakallah, Tuhan hidupkan kamu dengan berkat, barakallahu fika ya akhi, masya-Allah ya akhi. Kita kata ada ya akhi, ta'al ya akhi, uhibbuka ya akhi, masya-Allah. Kita doakan dia, itu lebih baik. Itu lebih baik daripada angkat tangan tak kata apa. Assalamualaikum ya akhi, waalaikumsalam, masya-Allah, barakallahu fika, barakallahu fika. Dia pun dengar Allah
dia dengar barakallahu fika, kita kata oh Allahu akbar wa alaika barakallah, ke atas kamu juga berkat Allah. Jadi itu semua boleh dibuat selagi tidak ada percanggahan dengan apa yang dilarang oleh Nabi. Begitu pandangan saya, sahabat Isyam. InsyaAllah kita sambung pada hari besok insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.